اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 14, baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-19 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Terkemudian makmum daripada imamnya. Terkemudian makmum daripada imamnya dengan makna makmum mendahului akan imam, atau terdahulunya makmum daripada imam. Terdahulu makmum daripada imam. Terkemudian makmum daripada imamnya dengan bahawa makmum ketinggalan. Atau terdahulu makmum daripada imam ni makmum panggil apa? Pitah, mendahului akan imam. Terkemudian makmum daripada imam, maknanya makmum ni ketinggalan. Ni biasa berlaku, makmum ketinggalan lah. Atau terdahulu makmum daripada imam ni, makna makmum pelik ni, dia mendahului akan imam. Pitah tu imam. Hak batal ni dengan dua rukun fa'li keduanya. Satu, kemudian terdahulu dua rukun fa'li ni dengan ketiadaan uzur. Dengan ketiadaan uzur. Jadi ni makmum ketinggalan daripada imam dua rukun fa'li dengan ketiadaan uzur, batal sembahyang. Makmum mendahului akan imam, makmum pergi pitah tu imam, dua rukun fa'li keduanya dengan ketiadaan uzur, maka batal sembahyang. Ketinggalan dua rukun, mendahului dua rukun. Dua rukun yang sempurna dia panggil. Dua rukun yang sempurna. Kalau contohnya terkemudian makmum ketinggalan, imam rakaat, makmum masih lagi qiyam berdiri, imam i'tidal, maknanya makmum ketinggalan satu rukun panggil tu. Itu imam i'tidal dah, tu imam i'tidal dah, tetapi tu imam masih lagi dalam i'tidal. Imam pun nak turun kepada sujud. Nak sampai ke sujud jauh lagi, lutut tak sampai lagi latanya. Tetapi imam yang nak turun sujud ni sudah tunduk, sudah tidak panggil qiyam lagi, tak panggil berdiri lagi, makna imam sudah tidak i'tidal. Makmum masih lagi duduk berdiri tegak, maknanya makmum ketinggalan dua rukun yang sempurna. Mana rukun yang pertama i'tidal, ketinggalan jelas-jelas. Hak yang kedua rakaat memang ketinggalan jelas katanya.
Iktidal ketinggalan juga sebab imam sudah tidak iktidal lagi. Imam sudah nak turun kepada sujud walaupun jauh lagi nak sampai pada rukun sujud, tapi imam tu tak panggil iktidal lagi. Maknanya makmum ketinggalan dua rukun yang sempurna, dengan tiada uzur batal sembahyang. Ni. Makmum ni muwafiq ke, makmum ni masbuk ke, tak kira, sama je hukum. Muwafiq, masbuk sama je. Tapi kita cerita pada masalah terkemudian lah. Makmum ketinggalan daripada imam. Makmum mendahului imam ni, tu pelik sangat lah tu. Imam belum lagi rokok, dia pergi rokok seorang. Imam belum lagi rokok, dia iktidal dah. Tapi tak panggil mendahului rukun gitu sebab makmum dalam iktidal. Imam duduk berdiri lagi, belum rokok lagi, dia pun nak turun sujud, barulah batal sembahyang. Dah batal. Sebab apa? Sudah mendahului dua rukun fi'li yang sempurna. Imam belum lagi rokok, dia rokok seorang. Haram, sang mengatakan makruh. Tapi tak batal. Imam belum lagi rokok, iktidal dah dianya. Pada ni tak batal lagi. Haram tu haram lah. Imam belum lagi rokok berdiri, dia nak turun sujud dah, barulah batal. Mendahului dua rukun fi'li yang sempurna baru batal. Mendahului dua rukun yang sempurna sama dengan terkemudian, ketinggalan dua rukun juga. Sama je. Apa tu? Salah ni bukan kata kita nak rokok, imam nak rokok lagi tak batal. Kalau kita sebut ni sengaja. Kalau tersalah, imam tak rokok lagi, kita rokok dah. Kita iktidal dah. Kita turun sujud dah. Dua rukun dah tu. Salah, tak sedar, lupa. Kita ni makmum orang. Baru teringat semula. Pun tak batal sebab hak batal ni dengan ketiadaan uzur. Kalau terlupa, tu uzur. Dah tersalah ni. Nak batal lah. Ni cerita hak sengaja. Imam sedang membaca surah, dia pun Allahu Akbar, dia rokok. Tapi kalau tak ngaji, misalnya tu imam sedang membaca surah, adalah makmum rokok. Dia rokok dulu, terang-terang nampak dia, semua orang nampak. Dia rokok. Lepas tu imam baru rokok. Jadi dia pula dia tu imam. Imam rokok. Sudah semayang, kalau tanya ramai-ramai, macam mana kawan awak ni? Dia imam belum rokok, dia rokok dah. Macam mana semayang dia? Sah ke tak? Dia jawab, batal, mana boleh gitu. Itu tak ngaji. Sekarang ni dia rokok. Tu imam sedang membaca surah, dia rokok. Kemudian imam baru rokok. Jadi dia dulu dia imam. Sudah semayang, kalau pakat tanya ramai-ramai ni, nampak tak kawan kita tadi ni? Makmum ni, imam sedang membaca surah, dia pergi rokok dah mendahului imam. Macam mana semayang? Sah ke tak? Sah apa? Batal. Ni tak sudah reka lah. Dua rukun dia mendahului barulah batal. Haram tu haram lah. Haram tu haram. Bukan suruh buat. Bukan ajar suruh mendahului imam. Tapi batal ke tak? Tak lagi. Haram pun tak batal. Tak batal. Gitu je. Kita ingat ke batal? Tak sama ada ingat-ingat gitu, kena belajar. Ni belajar. Saya ingat ke batal? Ingat apa ingat? Ni hukum agama. Saya rasa-rasa tadi batal. Saya agak-agak batal. Agama tak boleh nak rasa-rasa. Hukum agama tak boleh nak agak-agak. Ni kadang-kadang ni orang peseng ni orang tanya bab hukum, saya rasa, saya agak,
pada pendapat saya, apa benda semua ni? Saya ingat lagi almarhum tugu saya ni, Baba Najibuddin Kerandang. Ini orang ustaz lah. Kalau ustaz jawab, saya rasa, saya agak, pada pandangan saya, dia cukup marah. Nak ngajar orang ni, nak cerita bab hukum, macam mana awak boleh saya rasa? Saya rasa. Lepas tu pada pandangan saya, awak ni ulama mujtahid mutlak ke ada pandangan? Awak tak ada pandangan. Betul tu guru, kalau tanya dia, apa pandangan Baba? Saya tak ada pandangan. Saya hanya menyampaikan pandangan ulama-ulama muktabar. Saya tak ada pandangan. Awak tanya saya apa pandangan Baba, apa pandangan tuan guru, saya tak ada pandangan. Sebab saya hanya menyampaikan, mengajar pandangan ulama-ulama muktabar. Gitu. Kadang-kadang orang tanya kan, dia tak pandai nak tanya. Dia pun tanya, apa pandangan Baba? Apa pandangan tuan guru pada masalah begiam. Itu kata saya tidak ada pandangan. Ni orang tanya soalan tak kena. Ni hak tu kan jawab pula dah ustaz, pada pandangan saya. Hebat dia. Tarah Imam Syafi'i ada pandangan. Pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Hanafi, pandangan Imam Malik, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, pandangan saya, selevel. Tambahan pula, saya rasa, saya agak, tu siap marah tu guru. Kita nak cerita hukum kepada orang, saya rasa, kita cakap sama kita pun salah dah. Bukan ngajar kat orang ni, cakap sama kita. Berlaku perkara ni lah, macam mana hukum? Saya rasa, awak rasa? Kita menyebut, kita sebut hukum dengan rasa-rasa kita, hukumnya haram awal-awal. Walaupun kebetulan tengok kemudian, hak kita rasa tu tepat sungguh dengan hukum yang sebenar, tetap haram. Sebab kita wak rasa-rasa, wak gamuk-gamuk akan hukum agama, situ salah dah. Kebetulan betul tu cerita kemudian. Ni cerita kebetulan betul ni. Kalau memang salah, kita nak cerita dah tu. Kita cerita hak mula-mula tu. Saya rasa, cakap sama sendiri ni. Dok, saya rasa dok. Sama-sama dak pakai belakang tu. Sekarang ni, seorang, saya rasa sah. Seorang, saya rasa batal. Antara dua ni mesti ada seorang betul. Sebab seorang kata sah, seorang kata batal. Mesti salah satu dua-dua tu tau. Kan ada juga, dok, pandangan ni lain. Sah pun tidak, batal pun tidak, ada. Sah pun ya, batal pun ya, ada. Jadi antara rasa dua orang rasa ni, seorang rasa, saya rasa sah, saya rasa batal. Kedua-dua, antara dua rasa ni mesti satu betul. Betul tak betul pun, kedua-dua ni haram, berdosa. Sebab apa? Dia berani berkaitan dengan hukum agama. Hak boleh nak rasa, nak jawab rasa saya, nak jawab gamuk saya, hak bolehnya kalau orang tanya kita, kalau bubuh bahang ni sedap tak masakan? Saya rasa sedap. Saya gamuk-gamuk sedap, terah bubuh terah. Rasa-rasanya sedap kau tu, terah bubuh tu. Takut-takut sedap kan? Tu boleh. Tu bukan hukum Tuhan. Boleh orang tanya kita buat satu masakan. Kalau bubuh bahang ni, orang nak kira, saya rasa molek. Saya rasa tak jadi buat gitu. Tak apa, balas nak balas kok mana pun. Tak ada salah. Tu tak ada salah. Bab hukum agama, jangan. Saya rasa, saya gamuk. Ini kadang-kadang hidup bahas bab hukum. Ni saya rasa, ni saya gamuk, ni saya rasa, ni saya gamuk. Lepas tu saya senyap je. Ustaz mana hukum sebenar ni? Awak rasa gamuk dah sana ni, kan cukup lah awak pandai.
Rasa gamuk. Sebenarnya pandai sangat. Baru kau agama ini nak bincang. Tak boleh. Setakat saya belajar hak dalam kitab tu royak, tu ada sandaran. Ada sandaran. Bukan saya rasa, bukan saya gamuk. Setakat saya belajar dalam kitab tu royak dia boleh, dalam kitab tu royak dia batal. Jawab je lah. Dah apa ingat? Kita dah apa ingat? Buat ingat lah. Tak berapa nak ingat, buat ingat. Tak mari juga ingat. Tak sudah kata apalah. Tak sudah rasa-rasa lah. Sebab kita belajar tak ingat. Jadi bila tak ingat, kita jawab tu mari daripada mana? Mari dia rasa-rasa lah juga. Memang saya belajar dah hukum ni. Jumpa dalam kitab hukum ni, tapi saya dah ingat. Pada ingat, tu rasa lah tu. Pada ni. Dan sekarang ni bila belajar dah masalah ni, dan kita beritahu dah masalah ni, tapi saya dah ingat. Bila kita jawab juga, apa panggil bukan rasa tu? Rasa lah. Tak ingat, katalah dah ingat. Almarhum Baba Najmuddin Kerandang mengajar di Mekah. Tahun ni Mekah 40 tahun mengajar di Masjidil Haram. Orang tanya soalan, insya-Allah lah minggu depan. Jawab minggu depan. Cermat minggu depan. Hak lain dia jawab. Hak ni minggu depan. Allah mengajar 40 tahun lebih, mengajar Masjidil Haram. Minggu depan buat apa lagi? Jawablah belaka. Kan kata alim kan? Orang kita nak gitu. Terror dia. Dia boleh jawab belaka. Jawab belaka tu kita bimbang. Ilmu setara mana jawab belaka? Kita jawab belaka tu terror. Tu kita orang jahil. Orang jawab salah atas darat pun kita belaka. Dan kita jahil. Orang tu jawab je. Jawab je. Terutama sekali kalau dalam radio. Dalam radio, dia soalan ni pula soalan yang bukan tajuk. Radio ni soalan bebas. Pada ni. Kita ni ngaji bab perkara membatalkan sembahyang. Kalau tanya pun tanya tajuk ni mudah. Kalau soalan bebas, semua benda dia tanya, semua dia jawab, Allah kata. Tak ada ni. Tak dijawab tu. Saya dengar sekali tahun lepas. Hak ibadah korban. Berat dia jawab. Masa tu nak naik kereta, radio bukan dia aiking. Tapi soalan bab korban. Dia jawab cukup lepas mulut je. Dia dengan kelakar dia, lepas tu dia jawab dengan kelakar dia lepas mulut je. Allah kata bahayanya dia ni. Tapi dengan kelakar dia tu. Sampai sekarang ada slot dalam dia soal jawab agama. Sampai sekarang. Tapi bukan dia aiking. Dia cakap belah utara. Tapi cakapan dia tu dengan orang suka dengar. Bak capur dengan lawak-lawak. Tapi masa saya dengar dia orang tanya dia bak korban tu, dia jawab sejawab-jawabnya. Allah kata. Ini bahaya. Tak ni. Itu soalan berkait dengan bab korban saja tu. Bukan soalan bebas. Sama tu lah kalau soalan bebas. Soalan bebas lagi bahaya. Itu kan soalan bebas saya dengar tu. Soalan berkaitan dengan ibadah korban. Masa tu Raya Haji tahun lepas. Haji tahun lepas, bukan tahun ni. Jadi soalan bab korban. Mana memang soalan tu lah. Bukan soalan bebas. Jawab ikut dam. Kita kata ikut lepas mulut jawab gitu. Punah ranah lah. Ada ni. Saya pernah dengar orang tanya ni soalan lain. Program lain. Dia mualaf. Balik rumah mak dia, kafir agama asal kafir. Jadi dia buat mi, tapi kuah dia tu dia bubuh hak lemak babi. Kuah dia bubuh lemak babi. Dia jawab kan, awak makan mi sudah hanya makan kuah dia. Kata maksud dia gua ni, sekarang
Dia buat mi. Tapi kuah dia tu pakai minyak ada kandungan lemak babi. Lemak dia kapi. Dia ni anak ni masuk Islam dah. Jadi macam mana saya? Awak makan mi sudahlah, jangan makan kuah dia. Ni soalan jawab dia. Ni cerita lama dah ni. Dia kata mana pula cerita? Makan mi jangan makan kuah. Ni. Lepas tu satu lagi pula kadang-kadang soalan tu jelas tak jelas. Jadi kalau kita tak tergambar soalan yang sebenar, jawapan takkan tepat. Dia katanya mulai apa maksud awak, soalan awak ni saya tak jelas. Kena ambil faham molek apa sebenarnya soalan dia ni. Sebab orang yang bertanya ni kadang-kadang dia cakap tak betul. Dia nak tanya perkara lain. Cara cakap dia tu mungkin tak pandai nak susun ayat. Jadi kita yang nak jawab kena tanya apa maksud awak sebenar. Tak boleh jawab. Ada ni. Tapi kita dah terror dia. Boleh jawab belaka, tak payah memikir. Ni orang kita. Almarhum tubuh saya ni 40 tahun mengaji, mengajar lagi. Ada hak dijawab, ada hak minggu hadapan. Kalau tanya pula soalan semasa, ni saya minta maaf lah, saya pun tak faham masalah semasa ni. Dia awak benda-benda baru ni, hukum benda ni macam mana. Benda yang tunggu ni orang tua, ada benda yang dia tak erti benda tu. Benda baru lah, buat macam mana. Bila tanya tu kata saya dah erti benda ni. Saya pun dah tahu benda ni buat pasal mana. Dia tak jawab lah. Sebab benda tu benda baru, Tok Guru ni orang tua, mungkin dia tak erti benda tu. Dia jawab dia tak tahu, sebab tu benda baru. Ni, cermat. Tapi tu ujian tu orang mengajar. Tanya satu soalan, wallahu a'lam. Tanya soalan kedua, wallahu a'lam. Kalau taraf tu je jawab wallahu a'lam, saya boleh mengajar. Mengajar lah. Sudahlah, mengajar kita pandai. Hak dah pandai, wallahu a'lam, mengajar lah. Dah lah. Ni bahaya belaka ni. Apabila Tok Guru tu jawab, masalah ni saya tak berapa cerak molek, tak apa jelas. Tak apa cerak, tak apa jelas masalah ni. Yelah, tak apa cerak. Tok Guru jawab lah kat mana pun. Disuruh jawab kat mana-mana pun. Allah kata siap lah anak murid. Tua yak dah masalah ni saya tak jelas. Saya tak cerak, saya tak sahih, saya tak boleh nak jawab. Alah, Tok Guru yak lah guna-guna pun. Ni suruh yak juga. Ni nyakit belaka ni. Ada ni. Kalau jawab ikut suka, dua-dua punah. Yang jawab punah awal-awal lagi. Yang duk ambil buah hukum tu punah juga. Pada ni. Lah ni pula mengajar ada rakaman pula. Kita jawab hak salah. Kita cerita hukum hak salah. Dalam bab korban ke, dalam bab apa ke, siapa tanya nak masuk ibadah korban, orang ulang pula hak selok kita tu. Hak salah juga. Tahun depan siapa tanya selok korban, siapa tanya musim korban, awak keluar pula orang rakaman dia hak ajar salah bab korban. Tiap-tiap tahun keluar semua rakaman. Sebab apa? Rakaman tu sesuai dengan semasa. Sekarang kita tengah buat ibadah korban, maka orang pun ambil lah hak satu ni satu soalan berkaitan korban, orang pun ulang-ulang pada salah. Itu masa korban. Tapi orang ulang semua. Tu orang jawab salah tu hidup lagi. Orang jawab salah tu mati pun orang ulang juga. Siapa musim zakat fitrah, tanya bab zakat fitrah. Boleh tak kita kerja kau lupa buat zakat fitrah di Terengganu? Tak boleh, tak sah. Lepas tu betul tak hukum tu? Itu zakatul abdan, bukan zakatul amwal. Zakat fitrah ni zakat tubuh badan kita. Di mana tubuh badan kita berada? Zakatul amwal, zakat harta tu lain. Zakat pendapatan, kita cari pendapatan di mana? Zakat perniagaan, kita berniaga di mana? Zakat ternakan, kita ternak di mana? Zakat tanaman, kita tanamnya di mana? Itu zakatul amwal. Zakat fitrah ni zakatul abdan, di mana badan kita berada.
Tu bicara lain. Tak boleh. Dah kalau saya kerja Kuala Lumpur, tapi saya cuti bulan Ramadan, saya dok kerja. Sebulan bulan Ramadan. Letih nak kerja, saya duduk kapung. Satu dia kata, kena pergi Kuala Lumpur lah bayar. Ni ada orang ajar gini. Seorang ajar tu pergi bayar Kuala Lumpur. Salah memang salah. Tapi masalahnya akan diulang tiap-tiap tahun. Sebab apa ni? Sebab tidak sah zakat fitrah bayar di Terengganu, kita kerja Kuala Lumpur. Jadi orang ulang ni, dia nak suruh peringat, sebab tidak sah ni. Ada ni. Tu bahaya rakaman tu. Bahaya. Zakat badan di mana kita berada, di situlah kita bayar. Ini bukan zakat harta. Saya nak beza zakat abdan dengan zakat amwal, zakat harta. Kawan tu tanya, saya bulan Ramadan cuti sebulan tak kerja di Kuala Lumpur. Zakat fitrah, awak kena naik Kuala Lumpur pergi bayar. Allah. Tu nak cerita tu hak jawab salah. Kena. Ni kata nak jawab wallahu alam. Malu kau orang jawab je lah. Orang pula je ni luru bendu pakar-pakar belaka. Cerita hukum pekoh salah pun pakar. Cerita bab akidah salah pun senyum. Memang jahil tukir sungguh hak tukang dengar. Jawab hak bab pekoh salah pun pakar. Jawab hak cerita akidah salah pun senyum. Memang boleh getar, boleh goreng dia orang lah kalau gitu kan. Tak getar. Getar dia orang lah. Goreng dia orang lah kalau gitu. Jadi orang jawab ni jadi berani sebab apa? Sebab tak ada orang batuh pun jawapan salah. Tak ada orang batuh. Akidah salah pun tak ada orang persoal. Jadi lari kan? Lari jadi. Kalau cerita bab akidah salah pun tak ada orang persoal, lari sungguh lah. Orang ramai-ramai tu kedengar tu jahil dalam bab akidah. Lepas tu dia getar, dia goreng bab akidahnya. Ni orang ngaji belaka dah ni. Orang ngaji belaka dah ni. Masjid besar-besar, orang ratus-ratus ribu-ribu. Jawab akidah salah, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Tu orang dengar dah tu, kata riti pergi ngaji. Bukan orang duduk wakaf, tak kenal majlis surat. Tapi cerita bab akidah salah pun tak ada apa-apa. Tu cerita orang mengajar. Sama kita pun samalah. Bab hukum hakam, tak ada rasa-rasa, tak ada gamak-gamak. Wallahu a'lam, saya tak reti dah. Ada haji duk sejik semua duk dengar kan. Kamu haji duk sejik semua duk dengar kan. Takkan hak tu pun tak reti. Dah reti, tak tahu. Mungkin ada orang ajar dah, mungkin dah ingat. Samalah, tak tahu, dah ingat sama lah. Tu kadang-kadang dia tanya, dah pandangan ayah haji mana? Tu siap tu. Tu nak kena telinga tu, tak ada pandangan. Tu sama-sama kita. Tak ada. Tak tahu, wallahu alam. Jangan dia rasa-rasa. Macam tadi lah. Imam tak rokok, dia rokok seorang dia. Sudah semayang, macam mana? Kawan kita ni. Ada ke imam sedang membaca surah, dia rokok seorang dia? Macam mana? Semayang dia sah ke tak? Saya rasa siap. Ni. Dah makmur apa gitu, imam belum rokok, dia rokok batal. Ni reka belaka lah ni. Hak mana hak batal tengoklah kita Terdahulu makmum daripada imam 2 rukun fa'li. Dia mendahului imam 2 rukun baru batal. Imam sedang membaca surah, dia rokok. Imam sedang membaca surah belum rokok, dia i'tidal, haram. Minta batal. Imam sedang membaca surah belum lagi rokok, dia pun nak terus sujud. Apa? Mendahului 2 rukun yang sempurna. Mendahului rukun rokok, mendahului rukun i'tidal. Dengan tiada uzur, maka batal semayang. Uzur macam mana? Lupa dia makmum. Uzur macam mana? Dia jahil baru masuk Islam. Tu hak tak batal. Lupa dia makmum. Macam cerita yang lepas lah, lupa macam mana dah dia makmum. Lah. Ingatan tak apa nak olek dah. Pergi masjid ni macam-macam. Yelah, macam-macam.
Kadang-kadang lupa keluar ke bawah pun tak sedar. Sedar-sedar berjeruk tempat duduk. Yelah, orang tua ni damai duduk sejik seumur ni, dia bukan, tapi anak dia kata biasanya pakai pamper. Hari tu lupa nak pakai, sedar dia jeruk tempat duduk. Lupa dah tu, dia tak sedar kat bawah tu keluar. Sebab apa? Sebab duk asyik dengan orang ngajar. Tak sedar bawah tu keluar. Susah hang pula, dong kapek. Air kecing pula, kecing orang tua, bukan kecing budak-budak. Lepas tu nak kira mana pula. Hak tu kan cara masjid pula tak pandai pula nak menyucikan haji. Siap pula situnya. Ni kata boleh berlaku. Kita makmum. Kita telinga tak apa dengar dah. Mata pun tak apa nak nampak molek dah. Dia terlupa bahawa dia duduk masjid. Dia ingat dia macam duduk di rumah. Dia pun rokok, dia pun tidak. Dia pun sujud, bau sedap. Mana laju gini? Orang macam mana? Baru sedar dia duduk dengan ramai-ramai jadi makmum orang. Tu abang apa? Keuzuran. Tu tak batal lah. Dan dia pun kembali kepada imam semula. Tu je. Dia kembali semula kepada imam. Tapi dia sudah mendahului 2 rukun yang sempurna. Keuzuran sebab dia lupa, tak batal. Kemudian kita balik. Hak berlaku semuanya terkemudian, ketinggalan 2 rukun. Seminggu lepas sebut dah. Muafiq sama, masbuk sama, dimaafkan ketinggalan setakat 2 rukun. Masuk pada rukun yang kedua, bukan 2 rukun yang sempurna. 2 rukun sempurna batal dah. Setakat masuk pada rukun yang kedua. Kita belum lagi rokok. Imam rokok, imam i'tidal. Imam sudah masuk pada rukun yang kedua, belum lagi ketinggalan 2 rukun yang sempurna. Maka setakat tu lah, dimaafkan setakat tu je makmum. Tu je. Hak tak ada uzur ni, hak ada uzur, maaf 3 rukun panjang. Macam sebut semua-semua lah. Ada orang faham, muafiq maaf 3 rukun, salah. Makmum maaf 2 rukun. Makmum, muafiq, masbuk sama, maaf 2 rukun. Kan muafiq 3 rukun, tu muafiq ada hal. Muafiq ada kerana, muafiq ada keuzuran. 2 rukun tak cukup, barulah pergi pada 3 rukun. Yang ni 3 rukun panjang. Bukan muafiq semesti maaf 3 rukun, jangan salah faham. Makmum dimaafkan ketinggalan setakat 2 rukun. Makmum mana ni? Muafiq sama, masbuk sama, 2 rukun. Kan masbuk imam rokok segera kan? Mana ada lagi ketinggalan 2 rukun? Cerita dah minggu lepas kan? Masbuk imam rokok, wajib rokok serta-merta jikalau masbuk tersebut lepas dia takbir terus membaca Fatihah. Bukan membaca bacaan sunat. Bukan duduk diam. Duduk diam ni macam mana? Sekarang kita Allahu Akbar, tu imam di hujung Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim, di hujung Fatihah tu imam. Kita tak start lagi lah, kita senyap dulu sekejap. Kita senyap tu 1-2 ayat senyap. Tu imam baca Qul huwallah 1 nafas dewasa. Sekejap dia rokok. Dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapat sebab sekejap sangat. Imam baca surah pendek. Imam rokok, kita boleh rokok segera ke tak? Selepas kita Allahu Akbar, kita terus membaca Fatihah ataupun kita diam sekejap. Diamlah sebab tu imam dekat-dekat nak amin dah tu. Saya dah baca dulu sekejap situ. Tapi sekejap pun 4-5 saat juga tu. Yelah tu imam dekat nak amin ni kan. Takkan kita bismillah dulu dah. Memanglah masa kita takbir tu imam hujung surah. Hujung Fatihah. Tu imam hujung Fatihah. Kita pun Allahu Akbar. Amin. Kita nak cari lah ni. Tu imam tengah nak amin ni. Barulah kita baca Fatihah. Baca Fatihah 2 ayat. Dah imam baca Qul huwallah. Diwasa pula 1 nafas. Sekejap dia rokok. Kita masbuk. Masbuk. Boleh rokok segera ke tak? Tak boleh. Sebab lepas takbir tadi kita diam dulu sekejap. Diam berapa saat? Diam 5 saat. Kena baca Fatihah.
Satu ayat, dua ayat untuk ganti balik hak diam 5 saat tu. Kali rokok segera juga. Kalau berlaku gitu, maknanya kita takbir, imam hujung Fatihah, memang kita takkan bismillah lagi. Yelah, nak tunggu amin lah dulu. Kita tak tahu lagi tu imam nak baca Allah senapah ni. Kita tak tahu lagi. Nak lorak kot mana? Sekarang tu imam di hujung Fatihah, kita Allahu Akbar. Mana kita tahu imam tu baca Qul Allah senapah pula kita di masbuk. Kalau setakat imam hujung Fatihah, biasa-biasa kita muafiq biasanya. Imam baca surah panjang juga kan. Pastilah kita tidak akan baca Fatihah lagi kitanya. Yelah, imam sekarang ni bukan hujung surah, hujung Fatihah. Kiraan kitanya lepas daripada Fatihah, imam baca surah panjang tu pula, kita akan jadi muafiq lah kitanya. Jadi memanglah kita tak akan baca Fatihah lagi. Setakat 4-5 saat di hujung Fatihah tu imam tu, kita takbir Allahu Akbar tu imam waladdall, takkan kita bismillah lalu dah. Okey gitu. Kita Allahu Akbar tu imam waladdallina. Kita nak bismillah dah masa tengok waladdallin tu. Ada. Lepas tu amin. Baru kita bismillah. Lama mana kita diam? Lepas tu takbir. Kita dah baca Fatihah lalu tu. Tapi kita tak using. Sebab imam baru nak baca surah. Kemungkinan kita akan jadi muafiq. Tiba-tiba imam waladdallin bismillah. Qul wallah senapah pula dewasa. Kalau berlaku gitu nak cerita masalah ni, jangan salah faham pula. Kalau berlaku gitu, kita masbuk. Imam rokok, kita rokok segera kedak. Tadi lepas takbir, awak tunggu baca Fatihah kedak. Saya tunggu sekejap sebab tu imam tengah waladdallin amin. Baru saya buat bismillah. Situ depan tu senyap tu. Lah senyap dulu. Lepas tu tiba-tiba imam baca surah pendek. Jadi kita tak dapat masa satu Fatihah, kita masbuk. Imam rokok, kita baru baca 2-3 ayat. Boleh tak kita nak rokok? Tadi awak baca Fatihah lalu ke tak? Saya tunggu sekejap. Awak kena ganti Fatihah, qada masih awak tunggu sekejap. Pada ni. Kalau berlaku gitu, jangan nak pening pula. Aku bila pula masuk Allahu Akbar waladdallin? Bila? Tak fikir awak tu. Kalau berlaku gitu. Sekarang ni berapa kita nak lorak gitu lalunya. Tak sedut takut-takut lah. Jadi gitu ilmu kita ada kan. Kaki berat lagi, cik lagi takut semua lagi. Pada takut-takut ni. Ajar kalau berlaku masalah gitu. Jadi tak sedut takut lah. Sebab tak ada masalah. Imam rokok, kita gantilah 1-2 ayat lagi untuk ganti hak kita senyap tadi. Tak boleh nak cerita, tak boleh rokok, tak boleh rokok segera. Ganti 1-2 ayat barulah kita rokok. Ada jalan, nak takut apa lagi? Cuma nak cerita, kalau kata masbuk, imam rokok, wajib rokok segera. Masbuk yang tidak membaca Fatihah, membaca surah sebelum membaca Fatihah, dan juga masbuk yang tidak ada diam sebelum membaca Fatihah. Pada ni. Kalau masbuk tu ada baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca 2-3 ayat imam rokok, dia kena ganti hak qada a'udzubillah. Sekarang ni makmum tadi dia takbir, dia diam sekejap. Barulah dia pun bismillah. 2-3 ayat imam rokok, dia masbuk. Maka dia kena ganti hak qada diam tadi ni sekejap. 1-2 ayat bolehlah, cukup lah. Tengoklah. Sekadar mana kita diam tu sebelum kita membaca Fatihah, selepas daripada kita takbiratul ihram. Mana? Kada surah sunat kita baca auzubillah ke doa iftitah ke, betul? Dah. Lepas tu kita baliklah masbuk. Kalau imam iktidal masbuk kira mana? Tak ada lah. Tak ada rakaat lah.
Ni masbuk ni kan, faham lah. Hak gati kita kena gati. Belum sempat kita sesar gati, belum sempat kita rokok, imam i'tidal. Macam mana? Macam mana masbuk kalau imam i'tidal? Rakaat kita tidak dikira. Tak dikira lah. Saya lambat rokok kerana saya gati. 1-2 ayat. Ada tempat masalah kita sebab kita lepas takbir, kita tak tahu baca Fatihah. Kita baca bacaan sunat, kita diam dahulu, kita wajib kena gati. Belum sempat rokok, imam i'tidal. Rakaat masbuk tak ada. Gitu balik pada asal masbuk lah. Tapi kita tidak segera rokok, bukan sengaja. Kita kena ganti 1-2 ayat. Tu masalah kita kena ganti. Tapi masbuk tetap sama hukum. Bila imam i'tidal, masbuk tidak dibilang rakaat. Masbuk wajib i'tidal bersama dengan imam. Rakaat tak boleh dah. Mana? Kemudian saya duk sebut ulang-ulang. Masbuk imam rakaat wajib rakaat serta-merta. Wajib rakaat serta-merta ni masbuk yang tidak ada membaca bacaan sunat sebelum Fatihah. Masbuk yang tidak ada diam sekejap sebelum Fatihah. Masbuk yang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu dah. Masbuk itulah. Imam rakaat wajib rakaat serta-merta. Kena faham di sini. Di sini bukan wajib hukum 5. Kenal hukum 5? Kenal ada hukum 5? Hukum taklifiyah yang 5. Bunyi Arab sikit ya. Hukum 5 pening dah. Hukum taklifiyah yang 5 lagi pening. Tak kenal hukum 5? Dah kenal hukum 5 kok. Nanyalah kita. Hukum 5 tu lah wajib, sunat, haram. Bukan ni. Jawab lagi nak. Jawab baru nak tu panggil hukum 5. Dia panggil hukum taklifiyah yang 5. Hukum taklif lah. Taklif berat kita tu. Kan berat tu kan. Wajib kena buat. Sunat kena buat. Tapi tak buat tak berdosa, rugi. Kena buat juga tu. Panggil apa? Nekam belaka dah tu. Ada ni hukum taklifiyah yang 5. Haram, jangan sesekali buat. Tu berat pada sebelah jangan buat. Makruh, jangan buat. Buat juga tak berdosa tapi rugi awak buat. Sebab tu Tuhan larang. Gitu je lah. Dia panggil hukum taklifiyah yang 5. Jadi sebut kata wajib, buat boleh pahala, tinggal berdosa. Kan gitu. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bunyi Arab sikit. Apa maknanya? Perkara yang diberi pahala atas mengerjakannya dan dijanji seksa kerana meninggalkannya. Buat boleh pahala, tinggal berdosa. Tu wajib. Tahu belaka tak gitu? Wajib buat boleh pahala, tinggal berdosa. Tu wajib. Sekarang ni imam rakaat masbuk, wajib rakaat segera. Wajib tu kan wajib hukum 5 tu. Pada bukan wajib hukum 5. Wajib kok mana tu? Wajib kalau kamu nak dapat rakaat. Kalau kamu lambat rakaat, imam i'tidal, dosa. Tak berdosa. Dosa ni kata wajib. Kamu tak dapat rakaat. Jadi wajib di situ wajib untuk dapat rakaat, bukan wajib hukum 5. Tak ada ni. Sekarang ni kita masbuk. Selepas kita takbiratul ihram, kita tidak ada membaca bacaan sunat dan kita tidak ada diam sekejap. Bila imam rakaat, nak dapat rakaat lah. Wajib rakaat segera. Gitu. Tiba-tiba dia tak rakaat segera. Sami Allahu liman hamidah. Berdosa ke tak? Tak dosa. Lepas tu saya kata wajib. Wajib tu mestilah kamu rakaat kalau kamu nak rakaat. Sekarang ni kamu lambat rakaat, imam i'tidal, kamu sudah tidak dikira rakaat. Ikut imam i'tidal, sujud bersama imam, imam beri salam, tambah 1 rakaat. Nak dapat rakaat, masbuk wajib rakaat segera apabila imam rakaat. Wajib tu bukan wajib hukum 5. Ada ni. Ni ada orang ngajar masbuk wajib rakaat segera. Tiba-tiba masbuk tidak rakaat segera, imam i'tidal, haram, batal semayang dibubuh. Mengarut sungguh. Dah kita kata wajib rakaat segera. Itu kan wajib hukum 5 waktu.
Dah kita dah tahu tengok ke wajib hukum lima. Dah tahu mengajar apa. Ni kata panggil apa? Panggil dia getel, dia goreng orang duduk depan hok jahit tukir. Orang dengar tu, goreng dia orang lah. Ustaz pelik ustaz Kalau kita masbuk, imam iktidah, kita dah rokok, batas haram, batas semayang. Lah wajib. Tak betul tu ustaz Biasa saya ngajar lah ustaz Ustaz dah pandai nampak raya ni. Lama-lama terjun tak tangga lah. Kali tak marilah tempat kita. Kena tempat kita ni orang bukan barang-barang. Nampak je senyap. Nampak macam nak tidur je ngatuk. Mak-mak haji tu ilmu banyak belakang tu. Jangan nak ajar bebek kurang. Terjun tak tangga kat gikan. Ya mari beringat lah. Ni ajar salah terang-terang gitu pun okey. Dah wajib kan? Wajib. Wajib tu wajib mana tu? Makmum. Ni kita pergi masalah lain. Makmum. Niat makmum dalam takbiratul ihram. Saja aku semayang fardu zuhur, makmum kerana Allah. Niat makmum tu wajib. Tapi bukan wajib sebagaimana qasad ta'arud ta'ayyun. Saja aku semayang fardu zuhur tu wajib syarat untuk sah rukunnya. Tu wajib hukum 5 sungguh lah tu. Adapun niat makmum ni wajib kerana kita nak ikut perbuatan untuk imam. Kita nak ikut untuk imam. Kalau kita tak niat makmum, tak berdosa. Kita berada di dalam saf yang sama. Kenapa pula kita tidak niat makmum? Sebab kita tak kenal ke untuk imam tu. Dah kenapa mari tak sangkalah pula dia naik dia untuk imam. Sebab tu imam hak sama-sama tu kebetulan tak mari. Naiklah musuh seteru kita pula. Contoh. Kita pun tak niat makmum. Berdosa ke? Tak berdosa. Tetapi kita tak bolehlah nak ikut dia. Nak ikut dengan mana apa ni? Dia kita habis dah bacaan, kita bertunggu dia. Tak bolehlah sebab kita bukan makmum dia. Kita habis dah bacaan surah ni, dia tak rokok lagi, kita baca surah lain pula. Gitu. Tunggu lama batas semayang kita sebab kita bukan makmum. Sebab kita tak niat jadi makmum ketika takbiratul ihram. Jadi kalau betul-betul nak ikut Tok Imam baca surah panjang. Kita pun diam lama kita ni. Tok Imam baca surah sejadah. Lama mana kita diam? Kenapa boleh? Sebab kita niat makmum di dalam takbiratul ihram. Maka nak ikut Tok Imam wajib niat makmum. Kalau tak niat makmum boleh ke tak? Boleh kalau kita buat lakon-lakon. Tu wajib apa tu? Bukan wajib hukum 5. Sama juga kalau ada dalam kitab royak, khusyuk tu wajib kena faham molek, bukan wajib hukum 5. Wajib kok mana? Kalau kamu nak dapat pahala semayang sempurna, wajib kamu khusyuk sebab nilai yang semayang bergantung kepada khusyuk banyak mana. Bukan wajib hukum 5. Ni ada orang nebeng kau ni. Wajib. Tiba-tiba tak dapat khusyuk. Tak apalah sebab tak mampu. Kalau kata wajib hukum 5, tak khusyuk berdosa lah. Tak apa pula dah. Sebab apa tak apa? Sebab kita tak mampu. Tak mampu Tuhan tak akan perwajibkan. Ni nebeng orang panggil nebeng. Dia kerah. Pada ittifaq ulama fiqh khusyuk sunat di dalam sembahyang. Wajib. Tapi tak khusyuk tak berdosa pula dah. Wajib apa gitu? Wajib tu bukan wajib hukum 5. Kalau kita kata wajib kalau kita nak dapat pahala sembahyang yang sempurna. Mestilah kita khusyuk. Kalau kita khusyuk kurang, kita tak akan dapat pahala sembahyang yang sempurna. Nak dapat pahala sembahyang sempurna, wajib awak khusyuk. Mana apa? Mesti awak khusyuk. Tapi wajib itu bukan wajib hukum 5 yang kita duk bahas ni. Ni kena ngaji molek ni. Yang ni orang jenis yuak kerah. Dia tak belajar sebenarnya. Dia membaca sendiri yuak kerah. Waktu dia lawang. Khusyuk sunat, khusyuk wajib. Tak khusyuk tak berdosa pula. Tak berdosa pula dah. Ni. Apa ni? Orang sombong. Dia buat keras pedas selama kini dia mengajar. Tak ada orang petika, orang hangguk je. Kemudian ni tak sama dia mengajar. Dia keras. Ini orang sombong gua panggil. Orang sombong. Mana kalau ada dalam kitab wajib khusyuk, wajib untuk dapat pahala sembahyang sempurna. Bukan wajib hukum 5.
Sama juga tadi cerita. Masbuk wajib rokok segera mengikut imam rokok. Wajib hukum 5? Tidak. Wajib mesti jikalau kamu nak dapat rakaat. Pergi kot tu. Ada orang mengajar. Tak rokok, berdosa, batal semayang. Biasalah orang masbuk, tak sempat rokok imam i'tidal. Lepas tu macam mana semayang? Tak ada rakaat lah. Rokok sendiri tak boleh dah. Ikut imam i'tidal lah. Lepas imam beri salam, kena tambahlah rakaat. Dia gitu. Ada ni. Kemudian kita duk cerita hak berkaitan dengan hak batal ketinggalan 2 rukun yang sempurna, hak ketiadaan uzur. Ketiadaan uzur macam cerita minggu lepasnya, kita makmum muafiq, kita tahu tu imam baca surah pendek macam cerita minggu lepas. Tarawih rakaat kedua tu imam baca qul huwallah. Ni abang kita ada uzur ni, 2 rukun saja dimaafkan. Bagi kita tak tahu. Kita tahu dah. Kita tahu dah imam baca surah pendek. Kalau kita tak tahu, mak semayang biasa, tiba-tiba imam baca wal asri ke, imam baca inna a'tainakal kautsar ke, kita pun 1 2 3 ayat patut dia pun rokok. Dimaafkan 3 rukun panjang. Itu keuzuran. Hak tak ada uzur ni, kita tahu dah tu imam dia baca qul huwallah, rakaat kedua tarawih. Ni hak kapung-kapung kan. Qul huwallah, wal asri qul huwallah. Qul huwallah pula dia tidak ada saktah. Selepas amin dia tak ada diam dulu sekejap. Dia terus baca qul huwallah, senapah pula dia wasal. Kita tahu dah seumpama tu kita hanya dimaafkan sekadar 2 rukun sahaja. Sebab itu dipanggil tiada keuzuran. Kemudian orang muafiq, hak waswah guna pula. Tak ada waswah. Dia muafiq, dia dapat masa bersama imam qada 1 Fatihah. Dia muafiq. Tetapi dia waswah menyebabkan dia mengulangi bacaan Fatihah. Ada ni. Dia baca Fatihah separuh diundur. Dia baca Fatihah separuh diundur. Imam rokok. Macam mana? Keuzuran tak orang panggil tu? Tidak keuzuran, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun. Imam rokok, dia masih lagi dah. Dia ulang balik Fatihah. Mula awal semula. Imam rokok dah ni. Imam i'tidal dah. I'tidal lah tu, akhir dah. Dia nak ikut rokok dengan imam tak boleh. Sebab dia Fatihah belum habis baca, sebab dia muafiq. Dia nak menyudahkan bacaan Fatihah dia, imam nak tunggu sujud dah. Macam nak buat? Dia wajib niat mufarakah. Tak ada ni. Sekarang dia muafiq. Dia dapat masa 1 Fatihah yang pertengahan. Dapat sangat masa tu. Maknanya imam pula baca surah panjang. Dah comel-comel molek-molek ada dah dianya. Tapi dia waswah. Dia baca Fatihah, dia ulang. Dia baca Fatihah, dia ulang. Dia baca Fatihah, dia ulang. Imam pun rokok. Dia muafiq. Muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Dia tak boleh rokok tanpa menyudahkan Fatihah. Tapi imam i'tidal dah. Dia 2 ayat 3 ayat lagi nak perhabis Fatihah ni. Dah ada ulang, bila nak habis? Bila nak sudah baca Fatihah buat dia ulang? Faham tak ni? Imam sudah i'tidal. Imam nak terus sujud dah ni. Dia 2 rukun jemaah. Imam nak terus sujud je, dia belum rokok, batal semayang. Dia nak rokok segera, Fatihah belum habis baca, batal semayang kalau rokok. Tu imam tanggung lah. Tu imam tanggung, makmum masbuk sahaja. Muafiq imam tak tanggung. Muafiq waswah ni pakai rakaat tu lara lah. Pakai rakaat tu tidak? Tidak ada. Tidak. Tak lara. Tak kosong rakaat tu. Ke mana dia kena sudah Fatihah, dia kena rokok sebelum daripada imam bergerak daripada i'tidal nak berpindah kepada sujud. Tak boleh nak buat. Sebab
2 ayat 3 ayat lagi nak baca ni. Imam iktidal lama dah ni, tak nak buat dah ni. Dan nak sudah 3 ayat. Nak sudah Fatihah, imam tu nak turun sujud je, batal sembahyang. Nak rokok tanpa menyudahkan Fatihah, batal sembahyang. Maka tidak ada pilihan, melainkan muafiq waswas tadi, wajib niat mufaraqah. Oh, kalau gitu kok kita orang waswas tak boleh berjemaah lah, tak boleh berjemaah lah awaknya. Awak ulang Fatihah kuat pula, orang duduk sebelah tu gagak baca Fatihah. Nyakit awak ni pergi berobat dulu jemai kat orang ramai, nyusah kat orang ramai. Dah lah baca Fatihah ulang-ulang. Baca kuat pula. Tadi masa takbir pula kuat. Kejut semua kita duduk sebelah dia. Misalnya. Dah. Nyakit pelik pergi berobat dulu. Jemai kat orang ramai, nyusah kat orang. Ke mana? Akhirnya dia wajib niat mufaraqah. Tak nak ikut atas imam. Sebab dia tidak keuzuran. Dia hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun. Kemudian ketinggalan daripada imam 2 rukun yang sempurna dengan ketiadaan uzur, batal semayang. Waswas bukan uzur. Waswas cari penyakit. Penyakit orang panggil. Yang kamu ulang patah apa-apa? Berasa apa? Berasa tak betul. Tak betul apa? Mengaji dah dengan guru kan? Tak betul lagi baca Fatihah. Tak puas hati. Tak puas hati. Akhirnya kena niat mufaraqah. Baru puas hati. Baru puas hati. Melainkan dalam kitab Munyatul Musalli, pandangan Ibnu Hajar, kalau waswas tu dia panggil waswas yang kritikal. Waswas yang kritikal. Mana waswas ni kalau beri obat penenang, cocok obat penenang hok gajah pun dah hilang waswas dia tu. Padahal ni orang waswas ni kena pergi jumpa doktor. Doktor bahagian apa? Psychiatric apa tu? Psychiatric. Bukan orang gila pandai. Tapi dia ada simptom apa panggil? Dia ada ciri-ciri tu ada. Sebab tu dalam kitab waswas naun minal junun. Satu bagai, satu peseng daripada gila. Tapi bukan gila sungguh. Kalau gila sungguh tak wajib semayang. Ni satu peseng orang tak betul ni. Dia baca Fatihah ulang sampai berai mulut-mulut. Panggil siumang gitu. Tak siumang lah tu, ada nyakit tu. Jangan duk layan waswas. Waswas ni mari bisikan. Orang gila hok ngamuk tu bisikan dia kuat ni bisikan sela-sela je. Dia kan sela-sela je ni. Tapi ada bisikan. Dia kena pergi hospital minta obat penenang untuk menghilangkan bisikan. Gitu. Memang kena buat gitu. Jangan duk layan perkara waswas ni. Punah kita. Jangan duk layan. Ini contoh-contoh. Nak cerita orang panggil naun minal junun. Tak apa nak siuman. Ni contoh orang cerita. Dia lalu bira tahik, tepi tahik, dia lalu. Dia pun undur. Dia pun lalu. Pergi, dia pun undur. Lepas tu mulut dia bobek mulut dia. Orang duduk jauh tengok, apa benda ni? Duduk balah dengan tahik pula ni. Ada ni. Dia lalu. Kena dah tahik. Dia pun undur. Tak sentuh pun. Lepas tu pergi. Sentuh ni. Tak pun. Hidup main. Orang tengok apa dia mulut dia bobek. Lama-lama dia pun sepak tahik tu. Apa panggil apa tu? Ni lah. Sepak lah biar soheh kena, biar pergi basuh. Gitu. Sekarang lalu kot tepi. Tak kena. Kan kena kan. Dia pun undur. Lepas tu dia pergi pula. Tak kena. Kan kena. Dia undur. Akhir dia pun sepak. Mana apa tu? Biar soheh kena, biar kena pergi basuh kaki. Maksud dia gitu. Lepas tu dia sepak. Ni ada. Wuduk aku ada ke tak ada? Puasa tak batal lagi. Batal dah. Sudah dia pun masuk tangan dia. Dia pun pegang kemaluan dia. Nak batal wuduk. Biar sahih batal wuduk senang. Nak ambil semayang. Tapi orang pelik hidup menu. Aku ada wuduk ke tak menu. Sudah tangan dia raba dalam.
Apa tu? Nak batal wudu biasa pergi ambil semayang. Panggil apa ni? Siuman ke tak orang panggil? Tu kata tak berapa siuman. Sebab tu kalau dia sakit was-was, pergi berobat. Dia duk ikut dia duk layang. Cuma dalam kitab Munyatul Musalli panggil Ibn Hajar, kalau was-was tu dia panggil was-was bertanah. Was-was bertanah ni was-was yang kritikal. Hak ni beri tinggi mana pun duh dia, tak hilang was-was dia. Jadi ada pandangan mengatakan keuzuran juga dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Imam i'tidal, imam sujud yang pertama, sudah Fatihah. Dimaafkan juga sampailah ketinggalan 3 rukun yang panjang, dipanggil keuzuran juga. Was-was yang kritikal. Dia kata was-was yang bertanah. Ada. Itu bawa lagi kepada hak 3 rukun. Kita bicara ni 2 rukun. Hak asal makmum, tidak boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun yang sempurna. Kalau ketinggalan 2 rukun yang sempurna, batal sembahyang. Hak kata 3 rukun panjang, itu makmum yang ada keuzuran. Dan kitab panjanglah dia cerita hak makmum yang ada keuzuran ni. Makmum yang ada keuzuran, contohnya makmum yang gagap. Dia bukan was-was, dia gagap. Dia cakap pun gagap, dia baca pun gagap. Dia nak baca tu lambat. Maka imam rokok, imam i'tidal, dia muafiq, masa dia dapat, tetapi tidak dapat menyudahkan bacaan Fatihah kerana dia gagap. Maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Mana makmum yang keuzuran laginya? Makmum ni lupa nak membaca Fatihah. Imam baca Fatihah kuat, dia tunggu. Imam baca surah kuat, dia terlupa nak baca Fatihah. Allahu Akbar, imam takbir kepada rakaat. Dia baru sedar, Allahu Akbar dah tu imam. Saya tak baca lagi Fatihah ni. Muafiq sebab dapat masa. Muafiq wajib menyudahkan Fatihah, tu imam tak tanggung. Tapi baru je baca Fatihah, imam rakaat, imam i'tidal. Kalau setakat rakaat i'tidal baru boleh baca separuh Fatihah. Hak makmum hak lupa Fatihah ni, 2 rukun tak padang, dimaafkan 3 rukun panjang sampai sujud yang kedua. Lepas selesai baca Fatihah, barulah makmum yang lupa Fatihah tadi rakaat i'tidal kejar balik tu imam. Dia tu panggil apa? Keuzuran. Ataupun makmum tu syok. Contohlah kalau tu imam baca surah sejadah, kan lambat rakaat tu kan. Lepas naik daripada sujud sejadah, dekat-dekat nak habis surah sejadah, makmum ni mari syok. Aku baca ke tak baca? Aku baca ke tak baca Fatihah tadi? Dia syok. Hukumnya tak baca. Wajib kena baca semula. Baru baca 1 ayat, 2 ayat, imam rakaat, imam i'tidal. 2 rukun tak padang ni. Maaf, 3 rukun panjang. Ni dia antara keuzuran. Ada ni. Syok baca ke tak baca Fatihah, hukumnya tak baca. Ataupun tadi cerita tu imam baca surah pendek, wal asri, inna a'tainakal kautsar. Jadi kita tak baca 2 ayat, imam rakaat, kita baca lagi 3 ayat, imam sudah i'tidal nak terus sujud, dimaafkan 3 rukun panjang. Ataupun keuzuran juga, contoh keuzuran ni, contoh imam baca Fatihah kuat, kita pun tunggu tu imam. Waladdallin, amin, Allahu Akbar. Imam rakaat dak setarang, lupa baca surah. Jadi dapat tak masa 1 Fatihah? Memang dapat sangat-sangat, maka muafiq. Fatihah tak bacalah, sebab kita nak baca Fatihah selepas imam selesai baca Fatihah. Tiba-tiba lepas imam selesai baca Fatihah, imam lupa nak baca surah. Imam rakaat, kita dapat masa, dipanggil muafiq. Muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Imam rakaat, imam i'tidal, 2 rukun tak padang tu nak menyudahkan Fatihah kita tu. Maaf, 3 rukun panjang. Gitu je lah. Baru ada timbul, maaf, 3 rukun panjang. Hak ada keuzuran.
Tu kena ngaji molek pula situ. Sebab ini semua perkara yang tu imam ni manusia. Manusia ni tak lepas daripada lupa dan lalan. Tu manusia. Pernah berlaku mai Jumaat lagi. Semayang Jumaat, orang berapa ratus orang. Tiba-tiba imam selesai baca Fatihah, imam rokok tanpa membaca surah. Tiba-tiba satu masjid ikut imam rokok tanpa membaca Fatihah pula makmum tu. Satu masjid ikut imam rokok. Sudahlah semayang, beri salam, wiri, berdoa. Lepas tu balik makan nasi. Lapar perut dah tengah hari ni. Tak ada mikir apa-apa. Sebab apa? Tak ada lah. Ikut tu imam kan. Senang jahil gitu kan. Ikut tu imam. Dulu apa ikut tu imam. Adalah hak jenis rasa macam betul kedok. Orang ni panggil apa ni? Ngaji juga tapi ngaji belang. Apa panggil belang? Jelas tak jelas? Hak tak ngaji langsung senang. Balik rumah lepas Jumaat makan nasi kenyang tidur. Tak ada mikir apa-apa. Kena. Hak ngaji ni tapi siapa masa berlaku gitu tu ilmu dalam kitab, ilmu bukan dalam dada. Ikut imam rokok, Fatihah tak baca. Lepas tu balik tu betul kedok ni. Tanya satu ustaz. Jawab, sah semayang. Tanya ustaz yang kedua, mana sah gitu awak tak baca Fatihah? Tanya ustaz ketiga, sah. Ada kata sah, ada kata tak sah. Pening pula dah pula anak murid ni. Hak tanya ustaz ni pula. Balik belah pula ustaznya. Balik belah pula ustaznya. Ada kata sah, ada kata tidak sah. Ni. Ni hak belajar juga ni. Hak tak belajar tak ada mikir apa-apa. Hak belajar kita tanya satu ustaz, ada ustaz kata sah, ada ustaz kata tidak sah. Susah pula jadinya. Satu masjid ni orang beratus hari Jumaat ni. Bukan semai 5 waktu ni, bukan semai Zuhur. Gua nak kira tu. Muafiq ke masbuk? Muafiq. Sebab dapat masa satu Fatihah. Memang tak sempat baca. Sebab kita bercadang nak baca Fatihah selepas imam selesai membaca Fatihah. Tetapi dalam berdiri kita sampailah kepada imam rokok tanpa membaca surah, kita dapat tak masa satu Fatihah? Dapat masa. Tu imam baca Fatihah kuat tu kan dapat masa dah tu kan. Tapi kita tak baca lah sebab kita nak baca kemudian. Tapi masa dapat ke tak? Masa dapat, maka makmum tu muafiq. Kan tak dang baca, tak sempat baca, ni masalah. Dia tak ada kaitan dengan sempat ke tak sempat baca. Kita nak kenal muafiq dan masbuk ni. Muafiq masbuk ni muafiq sempat masa. Niat mazhab dia. Nak niat mazhab lain, niat mazhab dia. Kena. Nak cepat cik nak niat mazhab lain. Tak ada nak baca, kita baca ke lah Ma'ah 3 rukun panjang. Ma'ah 3 rukun panjang kan? Ma'ah 3 rukun panjang, sempat sangatlah baca Fatihah tu. Sampai ke sujud yang kedua. Ambil jalan pitah semua. Jalan pitah semua. Ada ni. Sekarang ni dapat masa muafiq, tak dapat masa bawa masbuk. Bukan dang baca, sempat baca, tak sempat baca. Ni kadang-kadang mengajar payah ni. Dia belajar dah muafiq masbuk tapi salah pengertian. Muafiq sempat membaca Fatihah. Masbuk tidak sempat membaca. Batu tu salah aja gitu. Dia belajar salah. Bila nak betul balik, payah sebab dia nak pakai buah lama dia. Ni masalah lah.
Peringat dah ni, muafiq ni dapat masa, sempat masa, bukan sempat baca. Dia pakai wah lama dia juga. Masalah jadi. Ni sama duk saya duk tekan ni. Ni sekarang ni saya tekan bab qada dan qadar. Ajar bab qada qadar, rukun iman yang ke-6, ulang. Responnya ada kata tak faham, ada kata pening, ada kata gelap. Tak nampak. Dulu bila sebut kata tak faham, saya ulang. Qada qadar ni sekalian ketentuan dan perbuatan Allah. Sekalian ketentuan dan perbuatan Allah. Keesaan Allah pada perbuatan. Saya ulang sebab saya tak faham. Ulang sebab saya tak faham. Tak kena gitu. Kita kena mati lalu dah. Awak bukan tak faham. Awak tak ambuh bertaubah daripada pegangan hak sesat. Kena gitu lalu dah. Awak tak faham apa? Rukun iman yang ke-6, sekalian ketentuan Allah. Tak faham? Bodoh benar. Sekalian perbuatan Allah. Faham ke tak? Faham. Dah. Dah lama kena bertaubat akidah awak sesat. Dia kena gitu. Kena kita duk layang. Ulang. Dah. Dia nak jadi gitu. Dia tak mau bertaubat. Dia nak pegang akidah sesat. Dah lama kening Kang apa? Kang hak berlaku Kang saya buat, zahir memanglah awak buat. Tapi hak sebenarnya siapa buat? Allah buat. Memang itu gaib tak nampak. Sekarang kita nak ayat akidah ni. Beriman dengan perkara gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara gaib. Ketentuan Allah kita tak tahu no, azali, hanya Tuhan yang tahu. Perbuatan Allah pun tak nampak, yang nampak perbuatan kita. Perbuatan Allah kita tak nampak tu gaib. Ni nak ajar beriman perbuatan Allah dah ni. Dia beriman macam mana? Dia berpegang macam mana? Perbuatan dia. Sebab zahirnya perbuatan. Itu akidah sesat. Bertaubat hak tu, buang hak tu. Bukan kata tak faham. Kepedal orang panggil. Dia duduk tahan ni. Dah lama kening apa? Memanglah zahir sampai ke bila-bila perbuatan kita. Ni sekarang hak buat ni kita belaka ni hak zahir dia. Lepas tu kita pun berpegang sebagai hak zahir. Itu pegangan sesat, syirik orang panggil tu. Mensyirikkan Allah mayabam tu tak terima, bertaubat tu buang akidah sesat tu. Baru faham kata sekarang ni bukan dia tak faham. Dia buat degi. Dia nak tahan akidah sesat tu. Kita ni pahulang. Bukan puluh kali, ratus kali ulang. Macam soalan dulu pernah. Dia dengar dah. Faham? Segala-gala tu saya faham. Tapi takkan hak jahat mai Tuhan juga. Tengok. Dah awak pegang mana nama ni? Saya pegang hak jahat, hak kita. Tu akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Taubat tu dulu. Buang akidah sesat tu dulu. Jangan duk berlawang lah. Tak logik kalau hak jahat mai Tuhan juga. Kalau jahat mai Tuhan juga, berlaku benda jahat, kita hukum macam tak adil lah Tuhan. Itulah akidah sesat. Dia nak tahan akidah sesat ni jadi masalah. Tak mau bertaubah dengan Allah. Ada ni. Orang jahil berpegang dengan akidah sesat, dosa besar. Mengaji dah, nak tahan dengan akidah sesat lagi berat. Ada ni. Kita selama kening, kita tak mengaji. Kita pun berpegang, berpandu pada logik akal. Perkara jahat, takkan takdir Tuhan juga. Perkara jahat, benda Tuhan marah. Kita pun pegang hak jahat, bukan hak kita. Itu akidah sesat, khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Tapi berpunca dari jahil kita tidak dimaafkan. Kita pun belajar kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faham ke tak? Faham. Benarnya bukan tak faham. Tapi tak ambuh bertaubah daripada akidah salah. Tu berat daripada sesak akidah pada masa jahil lagi. Tak tahu dah. Baik, jahat, qada Tuhan. Jangan bersoal lah. Itu rukun iman ke-6. Kamu tak ada ni, tak ada kamunya. Ibadat kamu Tuhan tak terima. Tak menasabah. Dia pakai akal dia. Ni masalah lah. Pasal gini lah. Kita duk layang juga, duk tu juga ingat ke tak faham. Bukan tak faham. Tak mahu bertaubat.
Dia nak bertahan dengan akidah yang sesat tu. Takkan itu usaha kita pun hak Tuhan juga. Itu usaha kita sungguh lah mutlak. Itu qadariyah, sesat qadariyah tu. Jadi awak pegang itu usaha awak lama kena yawi bekah. Lah, tu qadariyah, bertaubat tu dulu. Apa lagi? Bertaubat tu dulu. Dan akidah Ahlussunnah macam mana? Kita wajib berpegang ada pilihan dalam perbuatan, tapi pilihan perbuatan kita hak Tuhan juga. Kena mati situ. Dah kalau hak Tuhan juga tak ada kita. Hakiki memang tak ada lah. Sebenarnya memang tak ada. Tapi wajib berpegang ada. Tu kenapa berpegang ada bendanya tak ada? Sudah soal banyak lah. Bertaubat dengan akidah qadariyah sesat tu. Mana ni? Ni orang cerdik pandai dah ni nak mengaji molek dah. Tapi dia kerah gitu. Tambahan ni pula orang mengajar tu karut dah. Memang orang banyak atur rakaman. Dia atur. Orang mengajar. Ada orang Malaysia, ada orang Indonesia. Orang mengajar. Dia menafikan takdir Tuhan. Takdir Tuhan hanya buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Itu takdir Tuhan. Lahir kita bila, lahir kita di mana, ibu mana, bangsa mana, lelaki ke perempuan, itu takdir Tuhan. Tak ada pilihan langsung kita. Mati kita di mana, bila kita mati, itu takdir Tuhan. Tak ada kaitan dengan kita. Memanglah tu takdir Tuhan, tak ada kaitan kita, tetap dah. Ada ni. Ada pun selain daripada tu, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan segala-gala perkara. Allah tidak menetapkan, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ini orang ngajar ni pengikut ibu-ibu ni. Pengikut ibu-ibu. Jadi ketentuan Allah buat langit, buat bumi, buat manusia, matikan manusia je. Hak di tengah ni kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Allah hanya mengetahui. Allah tidak menentukan. Allah tidak menetapkan. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan. Maka kita akan dipertanggungjawabkan. Kita buat baik. Laha ma kasabat. Boleh pahala lah kitanya. Kita buat salah, wa alaiha maktasabat. Kita tanggunglah dosa siksaan neraka. Sebab kenapa kita dipertanggungjawabkan? Sebab kita yang memilih sendiri, bukan ketentuan Allah. Kan logik tu kan, sedap bunyi tu kan. Pilihan mutlak kita, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Maka kita pun akan dihukum. Lah logik. Tiba-tiba kita berpegang baik jahat takdir Tuhan. Lepas tu kita dihukum dari akhirat bila buat benda salah takdir Tuhan. Zalim lah Tuhan. Atau akal Mu'tazilah. Tapi kalau tengok situ, nyakuknya ramai. Sebab apa kita dipertanggungjawabkan? Sebab apa amalan kita dicatat? Akhirat kita dipersoalkan. Kita akan menerima balasan syurga ataupun neraka. Sebab apa? Sebab pilihan mutlak kita bukan hak Tuhan. Kalau Tuhan, kenapa nak salah hak kita? Kan? Tak main dekat akal. Makan tak makan gitu. Kenapa nak soal kita kalau hak berlaku tu hak Tuhan? Kita disoal, tengok. Kita dicatatkan amalan. Kita dicatatkan amalan. No. Di mahsyar ada hisab, ada mizan pula tu. Kenapa? Kerana kita yang pilih sendiri. Kita yang bertanggungjawab atas pilihan kita. Memang tak ada benda lah. Orang akak ibu tangan gini belaka lah. Mahu nak sabar. Adapun kita lahir bila? Tuan tanya tak? Tuan tanya tak kita? Kenapa Mak Haji terlahir tahun tu? Tanya. Kenapa Mak Haji lahir daripada ibu tu? Tak tanya. Sebab bukan hak kita. Tanya buat apa? Pada ni. Hak lain kan ditanya kan? Dicatat, baik buruk, ditanya. Sebab apa? Sebab pilihan mutlak hak kita. Bukan Allah netu, Allah netak, Allah ni tahu je. Sedap bunyi tu. Kebanyakan kata gitu. Kebanyakan tu
Siapa yang kata gitu? Pendapat orang. Oh, ada pendapat dia. Kan pendapat orang gitulah. Kita memilih. Kita akan bertanggungjawab. Nah, baik, buruk lah. Kita memilih. Lepas tu Allah di mana? Allah di mana? Tahu saja. Mana? Kita yang pilih. Lepas tu tanya tadi, Allah, peranan Allah di mana? Tak ada Allah. Allah tahu, tengok je lah. Tahu, ilmu, tengok, basar. Jadi Allah tahu, tengok je lah. Orang pun pilih. Dalam bumi Allah, atas bumi Allah Ta'ala ni. Di bawah langit Allah Ta'ala ni. Orang pun pilih. Allah Tuhan ke gitu? Allah Rabb ke gitu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Orang pula pilih benda maksiat. Derhaka kepada Allah. Tuhan punya bumi, Tuhan punya langit, Tuhan punya manusia, Tuhan punya udara. Allah Tuhan. Tapi manusia memilih kejahatan, memilih sendiri. Tuhan apa gitu? Mana Tuhan Allah sebagai Rabb? Gini. Kita tuan rumah. Contoh, kita tuan rumah. Dia mari menumpang atas rumah kita. Dia pun buat benda yang kita tak berkenan. Lepas tu kita jadi mana kita? Kita pun duk tengok je. Dia panggil apa ni? Kita bukan tuang sebenar, kita bacuk. Sekarang ni Allah tuang segala-gala, tapi pilihan buat jahat bukan Allah tuang. Kita jadi tuang pula. Pilih buat benda jahat di bumi Allah ni. Lepas tu Allah duduk mana Allah? Mana Allah sebagai Rabb? Rububiyahnya mana? Tuannya mana kalau seumpama tu? Tak ada Tuhan lah. Tak ada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai Ilah. Kita pula jadi Rabb, jadi Tuan pada diri kita sendiri. Kita jadi Rabb, Tuan pada diri kita sendiri. Hak lain kita bukan Tuan, kita bukan hak kita. Kita ni, kita Tuan sendiri. Jadi Allah Tuan ke mana? Tuan langit, Tuan bumi je lah. Tak, Rabbil Alamin. Semua yang ada ni hak dia belaka, termasuk diri kita, termasuk pilihan kita, termasuk perbuatan kita, marbub hak dia belaka. Ni baru Allah sebagai Rabb. Nak kenal Allah sebagai Rabb, yang kita nak baca patah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau tidak berpegang seumpama tu, Fatihah akan laknat balik kita. Ingat baik. Tak faham kok mana lagi Allah Rabb, hak dia belaka baik jahat pun. Takkan tak faham. Tak faham tak mungkin, tapi tak mahu berubah, tak mahu bertaubat. Tu berat. Gini. Ni. Memang ada orang bawa, bukan sikit-sikit orang bawa seumpama ni. Allah hanya tahu, Allah tidak menentu, Allah tidak menetap. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Lepas tu dia cakap sedap sikit, dia kata, tapi apa yang kita pilih berlaku tak berlaku atas izin Tuhan lah. Izin tu kat mana pula? Apa di kedudukan izin tu? Apa makna izin? Tuhan benar, tapi memilih hak Tuhan ke tak? Tak. Hak melakukan pekerjaan Tuhan ke tak? Tak. Tuhan benar kat mana? Tuhan benar kat mana? Tuhan izin. Tuhan tengok, klik-klik gitu. Macam kita tengok, saya izin. Dia buat masalah, saya izin, saya beri. Kita tak buat. Padahal ni, saya izin saja. Anak kita nak pergi mana-mana, dia pilih sendiri, kita tak pilih. Dia pergi sendiri, bukan kita pergi, tapi saya izinkan dia pergi. Mana apa, kita pilih ke tak? Tak. Kita atur ke tak? Tak. Kita buat ke tak? Tak. Kita hanya benarkan. Gitu je. Jadi Tuhan izin tu gitu je. Maksud dia gitu je? Tuhan tidak menentu, Tuhan tidak buat. Tuhan izin, Tuhan biar gitu je.
Maksud apa izin? Ada satu pahaman sesat yang memilih kita, yang memberi bekal pekerjaan Allah. Itu makna izin. Allah buat hak jadi. Tapi hak pilih bukan Allah, kita. Itu pun sesat juga tu. Pilih sendiri, kita pun buat, berhasil kita buat, Allah yang buat. Itu makna Allah izin. Tapi kalaulah pilih pun bukan Allah, buat jadi pun bukan Allah, Allah hanya izin, Allah tak sekat. Mana apa? Allah biarkan. Itu lagi sesat. Mana dengan keizinan Allah? Nak letak mana dengan keizinan Allah? Tanpa kehendak Allah, tanpa iradah Allah, tanpa perbuatan Allah yang bersifat kudrah, itu mana izin? Itu bukan Rabb, bukan tuang seumpama tu. Lepas tu kalau kita dengar izin Allah, tanya molek. Izin tu mana apa? Izin mana apa? Kita memilih, adakah kehendak Allah? Tidak, tapi Allah biar, Allah beri. Bagaimana Allah tak sekat? Itu izin mana gitu? Tuhan letak otak dah di manusia, akal. Kemudian akal tu memilih sendiri. Tu panggil akidah qadariyah. Itu akidah qadariyah. Sekarang akal Allah jadikan makhluk, bukan makhluk akal. Ni tubuh kita makhluk, ni kepala bulat kita ni makhluk. Hak dalam ni, panggil apa dalam ni? Makhluk. Makhluk ni bekas ke? Dah. Kalau akal ni memilih sendiri, mana akal ni jadi khalik, bukan makhluk. Memanglah butir akal ni makhluk, tapi akal tu pula yang menjadi khalik, memilih sendiri, bukan kehendak Allah, bukan perbuatan Allah. Jadi khalik, jadi penjadi orang panggil. Butir akal ni makhluk kepada Allah, tapi keupayaan akal ni boleh memilih sendiri. Jadi akal ni jadi khalik pula dah jadinya. Akal jadi khalik pula. Adakah khalik selain Allah? Ada tak khalik selain Allah? Hal min khalikin ghairullah dalam Quran. Adakah daripada penjadi selain Allah? Tak ada. Khalik hanya Allah. Jadi yang melakukan pemilihan tu Allah. Allah khalik. Makhluk tak payah bekah. Akal ni makhluk tak payah bekah. Tu kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau main pasal yang tadi, Tuhan letak akal dah, akal kita memilih sendiri. Siap Itu akidah qadariyah. Sesak tu. Tak buang akidah tu main bang tak pakai. Tak kenal Tuhan. Tuhan Allah sebagai Rabb tak kenal. Allah sebagai ilah kita kena mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ni kata lain ni banyak kita rasa sendirilah. Tak ada. Jadi tak tahulah rukun iman kenang tu macam mana, jadi pelik sangat. Dah Allah menentukan hanya buat kita, mati kita je. Sekarang ni tak ada hak Allah. Allah hanya mengetahui, Allah izin. Dengan mana Allah biarkan kamu pilih, Allah biarkan kamu buat, Allah hanya tahu, Allah hanya lihat sahaja. Di mana letak iradah dan kudrah Allah? Iradah kudrah Allah buat langit. Iradah kudrah Allah buat bumi. Iradah kudrah Allah buat kita, matikan kita. Hak lain tu tidak ada iradah dan kudrah Allah. Punah ranah lah pegangan gitu. Habis. Tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada haji. Tak ada. Rukun iman yang ke-6. Mana? Tapi logik tu Allah letak dah. IQ dia akal, pilih sendirilah. Jadi makhluk ni bekas pula jadinya. Kena-kena? Iyalah, itu cakap zahir. Jalan ni saya pilih, jalan ni saya pilih, tu cakap zahir. Jangan main cakap pelik pula. Kerana mak haji pilih hak mana mak haji? Saya tak ada pilih, Allah pilih.
Jangan cakap pelik gitu pula. Memanglah kita yang memilih baik buruk, tu zahir. Kita yang buat baik buruk, tu zahir. Kita memilih pula bebas sekarang kan, ketika bebas. Tapi apa yang kita pilih hak bebas tu pada zahir, itulah qada dan qadar Allah. Baik, ada benda. Tu pegangan kita. Tapi dirasa kita belaka pilih buat tak ada salah apa-apa. Kita orang awam tak ada salah apa-apa. Di ingatan hati kita ni, dirasa hati kita, saya pilih saya buat, saya pilih saya buat. Tak ada salah. Tapi di akidah kita, rukun iman yang ke-6, kesemua qada dan qadar Allah. Habis cerita. Bukan suruh ingat ni. Kita orang awam tak salah lupa situ. Faham? Nak cerita hak muafiq masbuk tadi. Yang jadi payah kerana dia pakai buah lama tak merubah. Kita nak cerita muafiq macam mana dapat masa. Jadi hak contoh tu imam lupa baca surah tu memang muafiq sebab dapat masa. Tapi tak sempat baca. Tak sempat baca muafiq sebab dia dapat masa. Imam rakaat tanpa membaca surah, muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Tiba-tiba rokok belaka. Batal sembahyang. Satu masjid. Hari Jumaat. Makmum batal belaka. Yang tak batal tu imam seorang. Tu imam seorang tak batal lah. Sebab dia bukan muafiq tu imam. Ke tu imam muafiq ke? Tu imam seorang tak batal. Jumaat boleh ke seorang? Jumaat kena 40. Dengan tu imam batal juga. Ni. Tu jelah. Dah cik kata mazhab lain tu. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, makmum tak ada Fatihah. Bukan kerana tu imam lupa baca surah. Tu imam baca Fatihah kuat, makmum tak baca apa-apa. Tu imam baca surah kuat, makmum tak baca apa-apa. Imam rakaat, makmum pun rakaat tanpa perlu membaca Fatihah. Itu mazhab Hanafi. Bacaan kuat itu mazhab Maliki, Hambali tak payah bacalah makmum Fatihah. Boleh pakai waktu jelah. Tapi kalau jawab ikut mazhab Syafi'i, makmum tadi muafiq. Sebab dia dapat masa. Rokok tanpa membaca Fatihah batal sembahyang. Tapi kalau nak baca Fatihah, kalau baca Fatihah, baca. Maaf 3 rukun panjang sebab dipanggil keuzuran kerana imam lupa membaca surah. Jadi cuma nak cerita tadinya yang jadi payah sebab apa nak faham apa masbuk. Payah kerana nak kekal hak ilmu lama hak salah. Sama juga bab qada qadar. Kenapa dia kata payah? Bukan payah. Saya tak faham. Bukan tak faham. Dia tak mahu bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala, nak mengekali akidah yang sesat. Habislah. Ke-20-nya mengiktikadkan akan yang rukun itu dengan sunatnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.